Ya. Silakan Fazil. Baik, terima kasih Munawar dan juga Hani di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hari ini kita bawakan perkembangan sempena Hari Penamaan Calon di Dewan Undangan Negeri DUN N67 Jepak. Pada hari ini, Hari Penamaan Calon telah pun bermula 21 Oktober. Kira-kira jam 9 pagi tadi telah pun bermula di Dewan Suara Bintulu. Kita lihat ketibaan calon-calon yang akan bertanding di Dewan Undangan Negeri PRK DUN N67 Jepak. Dan kita lihat calon GPS Iskandar Turki juga segak berbaju Melayu, ketibaannya juga bersama dengan Yang Berhormat Premier dan juga pengikut-pengikut yang lain. Dan hari ini yang menariknya kita akan membicarakan mengenai Hari Penamaan Calon, apakah kriteria calon yang akan menjadi pilihan dan juga menambat hati pengundi-pengundi khususnya yang berada di Jepak. Jepak sebuah kawasan yang kini sedang membangun, dipisahkan oleh Sungai Kemenar, pastinya akan terasa limpahan pembangunan ekonomi terutamanya ketika siap jambatan Kuala Kemenar dan juga Jepak. Dan Jepak dikatakan akan transformasi kepada pembangunan Jepak Jaya seperti mana kawasan Petra Jaya di Kuching. Kita juga melihat apakah GPS mampu mengekalkan posisi mereka dan juga keabsahan politik mereka di Sarawak khususnya. Dan hari ini saya tidak keseorangan, bersama dengan saya adalah Profesor Madya Stanley Bai Kadam Kiai, seorang penganalisis politik juga pensyarah bersama dengan saya hari ini. Apa khabar Prof Madya? Baik. Okey, baik. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Tadi perjalanan sini ke RTM tadi bagaimana? Ada kesesakan lalu lintas? Tidak ada. Tak ada. Lancar sekali. Lancar sekali ya. Saya pun ada risau sikitlah. Takut lambat datang ke sini. Tak apa, Prof. Kita on time hari ini. Seperti mana calon-calon kita tadi juga saya kabarkan di Pusat Penamaan Calon juga on time. Baik, Prof. Menarik juga di Jepak ni kalau kita lihat di atas kertas semestinya lebih condong kepada GPS akan mengekalkan kerusi yang telah pun ditinggalkan oleh Allahyarham Talib Zulkifli yang telah pun meninggal dunia pada 15 September. Pastinya reputasi beliau sebagai calon yang dekat di hati rakyat, mengekalkan kerusi selama 6 penggal pasti menjadi satu cabaran kepada calon yang lain. Terlebih dahulu, untuk kawasan seperti Jepak yang boleh kita katakan kawasan luar bandar berbanding kawasan lain di Bintulu, apa kriteria calon yang boleh mempengaruhi sentimen pengundi-pengundi di sana, Prof? Biasa kalau kita nak melihat siapa yang sepatutnya dipilih sebagai calon, kita akan bertanya apakah kriteria-kriteria yang sepatutnya ada pada diri mereka. Bagi kita seorang penalisis politik, seorang itu mestilah orang yang berpengalaman, akan bekerja sama, kerja keras, kerja sama, team player, dan pandai berkomunikasi, pengucapan awam yang baik dan sebagainya. Ini akan tapi itu adalah kriterianya. Tapi parti yang berlawan, yang menentang juga akan menentang kriteria itu. Jadi kita mungkin tak bolehlah sangat menggunakan kriteria yang ideal seperti ini. Bagi saya, calon yang GPS yang telah dipilih oleh pucuk pimpinan parti dan Kerajaan Negeri Sarawak adalah seorang yang mempunyai personaliti yang saya rasa paling dekat dengan Allahyarham Talib Zulkifli. Pemilihan beliau adalah sangat tepatlah untuk mewakili GPS, seorang yang cukup berpengalaman, mempunyai credential yang tinggi, dan mempunyai kewibawaan yang boleh kita terima, berpengalaman luas dan mempunyai sikap yang suka menolong orang. Kalau kita lihat dari segi beliau terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal keselamatan dan dadah dan sebagainya. Beliau juga mempunyai pendidikannya tinggi, dan kita hanya sebagai penjawat awam, sebagai seorang penjawat, beliau adalah bekas penjawat awam, sebagai seorang penjawat awam, kita akan menjalankan tanggungjawab amanah yang diharapkan kita
yang diberi pada kita. So, apabila kita menjalankan tugas itu dengan betul, dengan baik, maka kita telah menjalankan tugas itu dengan cemerlang, terbilang dan sebagainya. Ini calon GPS ni, Iskandar Turki ni mempunyai kriteria itu dan bolehlah ditengahkan sebagai calon, ditaruhkan sebagai calon untuk mewakili parti yang mentadbir negeri Sarawak sekarang. Ya. Saya rasa itu adalah kriteria-kriteria yang sangat pentinglah, okay? Dan pihak lawan kita tidak tentu tahu sangat tentang siapa mereka, tapi yang kita tahu adalah yang dari GPS ini dan seorang yang pernah bertugas sebagai pengarah AADK. Ini bermaksudnya sebelum kita menjadi pengarah, kita telah melalui pelbagai lapisan, all levels, pengalamannya at all levels of the government service. So dia akan tahu apa yang diperlukan di peringkat yang rendah dan di peringkat yang lebih tinggi. Dan apabila membuat keputusan di peringkat yang lebih tinggi, dia memahami apa yang diperlukan, apa yang dihendakkan, diinginkan di peringkat yang di bawah. So jadi sebagai anak jati di Jepang ini, selain daripada mempunyai pengalaman itu, beliau juga memahami apa yang isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dan ataupun masyarakat di kawasan Jepang. Kita dapat melihat Prof Madya, di mana calon yang dipilih ini, Iskandar Turki, memiliki kredibiliti sebenarnya yang Prof katakan begitu kuat. Selain pengarah AADK, Agensi Anti Dadah Sarawak, memiliki pendidikan yang cukup baik juga, sarjana pembangunan sumber manusia, merupakan ahli panel Majlis Sosial Sarawak dan juga Majlis Perpaduan Sarawak. Itu satu, saya kira telah pun menonjolkan personaliti beliau sebagai seorang calon yang dipilih. Kalau kita dengar sebelum ini pun ada terdapat saya lebih kurang 9 nama yang dikatakan mungkin menjadi calon, dan Iskandar Turki yang dipilih. Dan setakat ini kita tidak mengetahui berapa penjuruhkan nanti pertembungannya. Yang kita tahu setakat ini Parti Bumi Kedalang PBK dan juga Aspirasi ada menghantar calon-calon mereka, dan hari ini kita akan tahu kesudahannya kira-kira 1 jam selepas ini siapakah atau berapa orangkah yang akan bertanding di Jepang. Kita juga melihat dari sudut politik yang lebih luas di peringkat nasional. Pakatan Nasional PN mengatakan tidak akan bertanding. Mungkin salah satu sebab mereka memberi fokus kepada PRK di Kemaman Terengganu nanti. Begitu juga dengan PKR mengatakan tidak bertanding untuk memberi hormat dan juga hormat mandat rakyat dan juga kestabilan kerajaan perpaduan itu sendiri. Tapi Prof Madya, kita lihat dari segi sihatnya dari sistem demokrasi. Adakah ini sesuatu yang baik untuk demokrasi, terutamanya pilihan raya di Sarawak ini, Prof Madya? Demokrasi bermaksudnya jika ada pilihan raya, maka demokrasi itu berfungsi. Ya, betul. Parti yang telah berdaftar sebagai parti politik, tujuan utama mereka adalah untuk menguasai kuasa melalui kemenangan dalam pilihan raya. So sepatutnya semua parti yang telah berdaftar, itu tujuan dia. Itu sebab dia hendak menjadi sebuah parti yang berdaftar, kerana hendak menyertai pilihan raya. Tapi kali ini kebanyakan parti, kita ada lebih 30 parti yang telah berdaftar saya rasa di Malaysia, semua tak akan bertanding menentang GPS ni, melainkan 2-3 parti yang ada di Sarawak ni. Tempatan sajalah. Tempatan saja. Saya rasa peluang untuk ke parti yang dari Semenanjung seperti PN memang tipis untuk mendapat kemenangan di Dun Jepang ini. Sekarang kita ada kerajaan perpaduan. Dengan ada kerajaan perpaduan ini, negeri Sarawak adalah unik sekali. Kerana di negeri ini tak ada seorang pun pembangkang. Kerusi pembangkang tak ada. Jadi jikalah orang di Jepang ini berani mengundi pembangkang, maka mereka adalah satunya kuasaan pembangkang, satu saja daripada 82. Daripada 82-nya di Sarawak. Saya rasa ini mereka tidak munasabah, tidak unreasonable, tidak rasional. Saya rasa mereka akan mengundi GPS, dan pilihan raya ini saya rasa, pilihan kecil ini saya rasa adalah seperti
game set and match. Memang sudah di tangan GPS ini. Dan pilihan raya ini juga unik dari segi apa yang saya sudah lihat, pilihan kecil ni unik bandingan yang dulu, kerana saya rasa tak ada isu yang ketara sekali yang dapat menggugat kedudukan PBB atau GPS di Jepang. Bagi pilihan raya ini, seperti kalau kita lihat memang sememangnya berbeza berbanding PRN di 6 buah negeri dan juga mungkin PRK juga di Simpang Jeram, Pulai dan terbaru di Pelangai. Satu mungkin lebih eksklusif di Sarawak berlakunya. Tapi bagaimana dengan isu yang perlu diperjuangkan terutama oleh calon-calon yang bertanding untuk kawasan di Jepak ini, Prof. Andia? Isu yang saya rasa isu pembangunan lah. Itu memang masih menjadi isu pokok. Sentiasa selama kita ada memang pembangunan. Kita ada sudah ada pembangunan, kita nak yang tahap yang lebih tinggi lagi. Itu takkan habis. Okey. Dulu memang sudah maju dengan pesatnya dari dulu sebagai fishing town. Pada bandar yang sangat lively sekarang. Dan saya rasa pilihan raya kecil ini, isu dari parti-parti yang lain memang tak ada kerana kita sudah kerjasama di Sarawak. Ini kan menguji kerjasama konsep perpaduan kerajaan tu, di mana parti terutama sekali DAP dan PKR bekerjasama dengan GPS. Dan kesemua mereka akan pergi ke Bintulu, berkempen dan sebagainya. Jadi kita akan lihat tahap kesepakatan, kepahaman, kerjasama, perpaduan di antara GPS, DAP dan PKR di Sarawak. Jadi saya rasa tak ada isu dari segi perselisihan pahaman, strategi bagaimana nak mengurus pembangunan di negeri Sarawak, bagaimana nak mengagihkan sumber di negeri Sarawak dan sebagainya. Tidak ada isu yang mengatakan Sarawak tidak stabil. Kita memang sangat stabil. Ekonomi kita bangun dengan pesat, berekonomi negeri. Jadi itu yang selalu menjadi isu. Kalau isu inflasi dan sebagainya, dia takkan banyak mempengaruhi saya rasa cara pengundian akan berlaku di Jepang. Dari segi kos sara hidup, Prof. Andia? Dari kos sara hidup itu mempunyai impak terhadap semua lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Kalau dia menjadi isu di Jepang, dia juga menjadi isu di mana-mana tempat. Dan saya rasa memang akan disebut. Tapi isu yang ada di Jepang ini adalah isu permintaan politik daripada orang ramai, bukan terhadap supaya tahap pembangunan itu akan ditingkatkan dengan lebih tinggi, pembaik pulihan infrastruktur dan sebagainya. Itu saja. Dari segi sebelah politik yang selalu kita dengar pada mana-mana pilihan raya masa lepas di Sarawak ini tidak ada. Sekarang kesemua 82 DUN itu adalah bersama kerajaan negeri Sarawak. Kali pertama saya rasa. Dan unik sekali di Malaysia. Tak ada negeri yang macam itu di Malaysia. Jadi saya rasa tidaklah rasional bagi orang di Jepang untuk memilih tiba-tiba menjadi pembangkang di Sarawak. Baik. Menarik juga isu yang cuba dibangkitkan tadi oleh Prof. Andia mengatakan isu pembangunan. Sebab kalau kita lihat kawasan di Jepang ini pun dipisahkan walaupun tidaklah jauh, namun dipisahkan oleh sungai Kemena itu, dan mungkin nanti dengan adanya jambatan itu akan membawa satu pembangunan yang jelas kepada infrastruktur asas terutamanya di kawasan Jepang. Kita melihat kalau di atas kertas GPS nampak kukuh, nampak stabil, begitu juga dengan calon yang dipertandingkan. Adakah ini mungkin
mungkin memberi kesan kepada peratusan keluar mengundi pada 4 November nanti pada pandangan Prof Madya. Kalau kita lihat biasanya kalau PRN jelas sebelum ini jatuh peratusan keluar mengundi, tapi PRK mungkin berbeza sikit. Saya lihat di Pelangai ada lebih 70%. Pandangan mungkin ramalan Prof Madya untuk di Jepak ini mungkin ramai yang keluar mengundi nanti, Prof? Peratusan yang keluar mengundi di Jepak saya rasa tidak akan membawa apa-apa impak lah kepada kedudukan PBB dan JPS di Jepak. Kalau hanya turun 30% saja, JPS akan menang juga. Yeah. Turun 10% pun masih JPS akan menang. Apatah lagi kalau turun 70%, 80%. So ini sebab saya kata unik. Saya telah membuat kajian semasa pilihan raya kecil Lubuk Hantu, pilihan raya kecil Sibu 2009. Di situ memang kita nampaklah persaingan tu memang sengit. Memang berceramah sana sini dan sebagainya. Dan di sini di Jepak ini tak payah berceramah pun saya rasa akan menang dengan besar. Tapi janganlah tak berkempen kan. Terlalu selesa pula. Terlalu selesa. Because pilihan raya ni, kempen ni memang adalah proses pilihan raya. Berceramah dan sebagainya. Kalau tak ada itu, nampak seolah-olah tak ada pilihan raya lah. Kan? Jadi proses itu mesti diteruskan. Betul. Kalau turun mengundi, jangan tak turun mengundi, kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai negara berdemokrasi. Kalau kita tak turun mengundi, maka boleh dikatakan peratusan yang turun mengundi itu menentukan tahap pendemokrasian sesebuah masyarakat itu. So janganlah tak turun mengundi. Saya rasa pilihan raya ini, pilihan kecil ini adalah seperti saya kata tadi, adalah game, set dan match lah. Betul. Memang tak ada peluang langsung. Bagi saya memang jelas lah. Memang jelas dan saya berani katakan ke semua yang menentang Iskandar Turki ini nanti akan hilang wang pertaruhan. Baik, Prof Madya, kita lihat juga ini adalah satu indikator menarik sebenarnya untuk kita sentiasa membawa kepada mereka terutamanya pengundi-pengundi berdaftar di Jepak untuk turun mengundi pada 4 November nanti, kerana inilah sistem demokrasi yang kita tegakkan khususnya dalam sistem pilihan raya di Malaysia. Kita nak lihat Jepak ini bagaimana mereka boleh berasimilasi bersama dengan pembangunan di sekitar Bandara Bintulu. Jadi untuk itu kami ada video atau clipping khas untuk anda tonton. Saksikan.